Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'. Iman dari segi bahasa adalah kepercayaan semata-mata serta pengiktirafan seseorang terhadap sesuatu perkara dengan hati. Adapun iman dalam syarak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah kepercayaan dengan hati, penuturan dengan lidah dan pelaksanaan dengan anggota tubuh, atau dia adalah kepercayaan yang dibenarkan oleh amal. Dan dalam Islam, iman seseorang itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan dan pengiktirafan seorang itu terhadap 6 perkara, yakni berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, keimanan terhadap para malaikat, keimanan terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, keimanan terhadap para rasul yang diutuskan sebagai wakil Allah Ta'ala mengajarkan manusia, keimanan terhadap kejadian kiamat atau pemusnahan alam semesta ini, dan kemudian keimanan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua rukun iman berkenaan diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bagaimana Jibril alaihissalam telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda mengenai apakah itu iman. Dan baginda SAW menjawab dalam hadis tersebut, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala bermaksud seorang itu mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang menjadikannya, mentadbir dan juga mewujudkan seluruh perkara di alam ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, am khuliqu min khairin syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka dijadikan dengan tanpa pencipta atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dan semua manusia mengetahui bahawa memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka dan tidak ada siapa yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh kerana Allah Ta'ala menjadikan kita dan mentadbir seluruh alam ini, maka hanya dia layak disembah dan tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mestilah beriman bahawa Allah Ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak ada persamaan, seperti dinyatakan dalam Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak seumpama Allah Ta'ala satu benda pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Keimanan dengan para malaikat pula adalah kepercayaan yang perlu ada pada setiap Muslim, bahawa Allah Ta'ala mempunyai makhluk-makhluk yang tersendiri yang digelar sebagai malaikat, yang mereka adalah pengurus atau pelaksana bagi perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti dinyatakan dalam Quran dan surah An-Nazi'at ayat ke-5, wal mudabbirati amra. Maka ada mereka-mereka yang mentadbir akan urusan. Ataupun dalam surah Az-Zariyat ayat ke-4, fal muqassimati amra, yang mengagi-agikan, mereka yang mengagi-agikan akan segala urusan. Dan para malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan mempunyai rupa dan juga keadaan berbeza-beza, seperti dinyatakan dalam surah Fatir ayat pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, ja'il malaikati rusula, dan menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yang mempunyai sayap-sayap 2 pasang, 3 pasang dan 4 pasang. Dan Allah Ta'ala nyatakan yazidu fi khalqi ma yasha', ditambah pada ciptaan apa yang dikehendaki. Bahkan Jibril alaihissalam dikatakan mempunyai 600 sayap. Dan semua malaikat berkenaan diwakilkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan urusan seperti penyampaian wahyu, seperti penurunan hujan, seperti penyalinan amal. Demikian juga penjagaan urusan neraka dan syurga. Demikian juga penipuan sangkakala. Dan semua itu adalah menunjukkan kebesaran dan juga keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dengan kitab bermaksud kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab untuk memandu manusia dari kegelapan kepada cahaya. Seperti Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ibrahim ayat pertama, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan ia kepada engkau hai Muhammad.
litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, supaya kau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan semua kitab-kitab berkenaan yang dinyatakan dalam Quran Karim hanya ada 5 disebutkan nama, iaitu Injil, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan juga Suhuf Ibrahim dan Musa, serta Al-Quranul Karim. Keimanan tentang para rasul dan para nabi, ia adalah keimanan yang seorang mukmin perlu ada, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para nabi dan para rasul yang mereka ditugaskan untuk memandu manusia dari kegelapan kepada cahaya. Allah Taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 285, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman rasul dengan apa turun kepada baginda, dan telah beriman orang yang beriman sekali seperti baginda. Kullun amana billah, semua mereka beriman dengan Allah, wa malaikatihi, para malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Dan dalam surah yang lain Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman dengan Allah juga hari akhirat, wal malaikah wal kitab wan nabiyyin, dengan para malaikat, kitab dan juga para nabi. Dan semua para nabi adalah manusia seperti kita, cuma diberikan Allah Ta'ala wahyu untuk disampaikan kepada sekalian manusia. Dan Al-Quran Karim Allah Ta'ala mengajar kepada kita 25 nabi dan juga rasul, dan ada lagi yang tidak diajar kepada kita tentang nama mereka. Keimanan berkenaan dengan hari akhirat adalah keimanan bahawa dunia ini akan binasa, dan semua manusia selepas kehidupan di dunia ini akan melalui alam barzakh, kemudian dibangkitkan, kemudian dihimpunkan, kemudian akan dibentangkan amalan, kemudian diperhitungkan amalan dan ditimbang amalan mereka, serta berakhir dengan kemasukan ke syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah kepercayaan yang mesti, dan bahkan Allah SWT sentiasa menggandingkan di antara beriman dengan dirinya dan beriman dengan hari akhirat. Alladzi billahi wal yaumil akhir, orang beriman dengan Allah juga hari akhirat. Dan hatta Nabi SAW sendiri pun menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman Allah juga hari akhirat. Keimanan tentang qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kepercayaan bahawa Allah Taala telah menuliskan tentang qadar bagi hamba-hambanya sebelum kejadian mereka. Dan bahkan Allah Ta'ala mengkendaki segala perkara berkenaan berlaku seperti mana yang dikendaki oleh dirinya. Setiap manusia mempunyai ketulisan dan juga catatan amal. Macam Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami, semua benda kami jadikan dengan ketentuan dan ketetapan. Tidak ada perkara yang terjadi, baik kebaikan atau keburukan, kecuali telah dicatatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, Allah telah memberikan kepada manusia pilihan untuk memilih bagi menghadapi akan kesan daripada pilihan mereka, dan itu adalah juga daripada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keimanan terhadap kesemua perkara yang kita sebutkan, ia adalah keimanan yang mesti bagi setiap Muslim. Barang siapa yang tidak beriman dengan salah satu daripadanya, maka keimanannya dengan perkara-perkara lain akan tertolak. Sekiranya orang tersebut beriman dengan Allah tapi tak beriman dengan qadar, maka kepercayaannya tertolak. Beriman dengan Rasul, tak beriman dengan para malaikat juga akan tertolak. Tidak ada diterima daripada seorang mukmin keimanan kecuali dengan kesemua iman berkenaan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin.